Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke rancangan TV Tamadun 0121. Jom ikut saya dan kawan-kawan untuk lebih mengenali dengan lebih mendalam tentang tamadun Cina. Apa yang menarik tentang video kali ini ialah kami akan menceritakan tentang tamadun Cina dari aspek konsep, amalan budaya, pandangan semesta dalam tamadun Cina, falsafah dan agama, sistem politik pemerintahan, dan akhir sekali ialah pencapaian dalam pelbagai bidang. Tamadun Cina merupakan tamadun yang tertua dan tamadun ini telah berkembang sejak beberapa ribu tahun lalu. Ia juga membawa kegemilangan di dalam beberapa bidang. Tamadun ini juga mempunyai beberapa sejarah dinasti seperti dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han. Dari dinasti-dinasti inilah terciptanya sejarah kejayaan dan kemunduran tamadun Cina. Selain itu, tamadun Cina mempunyai beberapa konsep, yaitu menurut beberapa dakwaan, Cina ialah negeri yang berada di kawasan yang diketahui orang ramai serta dikelilingi oleh beberapa buah negara yang berstatus rendah. Ia lebih dipanggil Zhuangguo, yaitu Tongkok, dan ia bermaksud negeri yang berpusat atau tengah. Zhuangguo juga merujuk kepada keturunan dinasti Zhou Barat sahaja, dan ia terletak di kawasan yang lebih selatan. Terdapat dua tamadun paling awal berdasarkan kemasyarakatan Cina. Yang pertama ialah Yangshao, dan yang kedua ialah Longshao. Yangshao ialah sejenis nama kampung yang terletak di wilayah Zanshi. Mereka juga telah menetap di perkampungan kecil dan kegiatan yang mereka sering lakukan ialah bertani, membuat tembikar berlukis serta bijirin. Tamadun paling awal yang kedua ialah Longshao. Longshao pula telah muncul pada zaman Gangsa awal, iaitu Bronze Age. Budaya pada zaman ini adalah budaya paling maju berbanding Yangshao. Di saat ini, Longshao juga telah bertapak di wilayah Shandong dan tukang gangsa pada zaman ini lebih dihormati kerana dinilaikan sebagai simbol elit kuasa diraja dinasti Shang. Masuk kepada masyarakat dan budaya tamadun Cina. Masyarakat tamadun Cina berdasarkan sistem kekeluargaan dan sangat menekankan nilai etika dan kuasa bapa. Di dalam tamadun ini terdapat satu sistem, iaitu sistem sangkang. Sistem ini terbahagi kepada tiga hubungan, antaranya ialah raja dan pembesar, ayah dan anak, dan hubungan yang terakhir ialah antara suami dan isteri. Bagi hubungan raja dan pembesar, ia adalah status yang sangat tertinggi dan sangat bertanggungjawab dalam menjaga dan menentukan keputusan yang terbaik untuk rakyat dan negara. Ini merupakan peranan yang sangat besar untuk mereka menjalankan tanggungjawab tersebut. Hubungan yang seterusnya ialah hubungan antara ayah dan anak. Hubungan ini lebih dikenali dengan panggilan fuzi. Dalam hubungan ini, ketaatan seorang anak kepada ayah itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Ayah juga merupakan ketua keluarga yang perlu menjalankan tanggungjawabnya dalam menjaga dan memberikan pendidikan kepada anak-anak. Untuk tamadun Cina, terdapat beberapa amalan dan budaya yang mereka sudah amalkan sejak dahulu lagi dan mereka teruskan amalan ini sehingga sekarang. Merujuk kepada amalan dan budaya kelahiran orang Cina, lahirnya seorang anak yang comel itu merupakan satu tanggungjawab ibu bapa. Dan apabila seorang isteri itu sudah melahirkan, isteri itu perlu berpantang dalam 40 hari. Selain itu, mereka juga sangat mengharapkan kelahiran anak lelaki kerana anak lelaki dapat meneruskan lagi keturunan keluarga berbanding anak perempuan. Dalam keluarga Buddha atau Tao, 30 hari selepas kelahiran itu, mereka akan meraihkan dengan membuat penyembahan dewa dan berharap para dewa dapat melindungi perjalanan hidup anak tersebut. Cina juga mengamalkan beberapa tradisi adat perkahwinan sejak dahulu lagi. Sebelum berlangsungnya hari perkahwinan itu, mereka akan berjumpa dengan penilik nasib untuk menilik nasib pasangan mereka masing-masing dan perkahwinan akan dilakukan pada tarikh yang sudah ditetapkan bagi mengelakkan terjadi sesuatu perkara yang buruk. Buku panduan Tong Su ialah panduan untuk mereka dalam menilik nasib.
Pada hari perkahwinan itu, pasangan pengantin akan menggunakan pakaian yang berwarna merah serta disolek dan ditutup bahagian muka untuk pengantin perempuan. Dalam majlis itu juga, mereka akan dihulurkan teh untuk diminum sebagai penghormatan dan restu dalam perkahwinan mereka. Orang Cina sangat berpegang teguh dengan adat apabila berkaitan dengan kematian. Mayat yang telah dibersihkan itu akan disolek bagi memberikan ketenteraman pada si mati. Setelah itu, mayat akan dimasukkan ke dalam keranda yang telah diukir dan tarikh pengebumian dan tempat pengebumian si mati pula akan mengikut kepercayaan Feng Shui. Tambahan lagi, keluarga si mati akan menangis sepuas-puasnya kerana mereka percaya dengan tangisan itu sahaja boleh melancarkan perjalanan terakhir si mati. Seperti yang kita tahu, setiap tamadun mempunyai perayaan mereka masing-masing. Begitu juga dengan tamadun Cina. Perayaan ini merupakan perayaan yang terbesar dan bertuah, dan mengikut sejarah Cina pada kalender Cina, terdapat satu binatang ganjil yang telah merosakkan harta benda dan membunuh serta membuat huru-hara di satu kampung. Dan dari situlah orang kampung berusaha mencari jalan untuk menewaskan binatang itu. Membakar mercun dan bunga api ialah salah satu cara untuk menakutkan binatang tersebut. Sebagai tanda sambutan Tahun Baru Cina, mereka akan menghiasi tanglung dengan berwarna merah sebagai tanda kemegahan. Tradisi dalam memberi angpau merupakan tradisi Cina untuk mereka yang sudah berkahwin, dan yang belum berkahwin tidak layak untuk memberikan angpau kepada para tetamu. Selepas ini, kawan-kawan saya akan kongsikan lagi lebih lanjut tentang tamadun Cina dari pelbagai aspek. Seterusnya, saya akan jelaskan tentang pandangan semesta tamadun Cina. Terdapat 6 konsep dalam pandangan semesta tamadun Cina, iaitu Tian, Dao, Taiji, Yin Yang, Datong serta Zongyang. Yang pertama ialah Tian. Tian merujuk kepada langit yang bermaksud kepada dewa utama. Pada zaman dinasti Zhou, Tian terarah kepada makhluk unggul yang berkuasa seperti menguasai perjalanan hidup dan menentukan nasib yang mendapat mandat dari syurga. Yang kedua ialah Dao atau Tiao. Dao atau Tiao dianggap sebagai peraturan yang mesti dipatuhi berdasarkan kajian yang diambil menurut Confucius. Berdasarkan kitab ajaran Dao, Dao juga merupakan asas kepada terjadinya kewujudan segala benda. Yang ketiga ialah Zongyang. Zongyang merupakan pemikiran moral asas yang melibatkan tentang bersederhana. Pencapaian tahap pemusatan dan keseimbangan akan mendatangkan keharmonian terhadap alam semesta seperti apa yang dinyatakan di dalam kitab The Doctrine of the Mind. Yang keempat ialah Taiji. Taiji bermaksud sesuatu perkara yang bersifat universal dan digunakan untuk menjelaskan perubahan dan kewujudan yang terdapat di alam dunia. Taiji juga melibatkan disiplin kepada semua benda di alam dunia dan selalu berada dalam keadaan bertentangan. Yang kelima ialah Yin Yang. Yin Yang mempercayai bahawa perkara-perkara yang terjadi atau wujud di dalam alam ini adalah akibat daripada interaksi antara dua kuasa yang berlaku melibatkan Yin dan Yang. Seterusnya ialah Datong. Datong merupakan tahap pencapaian keharmonian masyarakat yang paling ideal. Datong juga dalam kata lain bermaksud The Grand Unity. Datong merupakan utopia Confucianism yang diibaratkan seperti jalan agung. Perkara hanya dapat dicapai apabila segala benda atau perkara di dunia ini dikongsi oleh semua pihak secara adil. Seterusnya kita lihat pula daripada aspek falsafah dan ajaran di dalam tamadun Cina. Yang pertama, falsafah Konfusianisme, di mana falsafah ini merupakan ajaran yang terbesar di dalam tamadun Cina. Seperti mana yang termaktub di dalam pengajaran Konfusius pada tahun 551 sebelum Masihi sehingga 479 sebelum Masihi. Ajaran ini diasaskan oleh Kung Fuzi yang merupakan seorang tokoh daripada golongan bangsawan. Asas Konfusianisme ini dikatakan berasal daripada tulisan klasik yang diterbitkan atas nama Konfusius itu sendiri. Ajarannya merangkumi aspek falsafah, pendidikan, sosial dan juga politik.
Pengajaran utama Konfusius ini adalah seperti yang terkandung di dalam kitab Lun Yu yang menekankan pengalaman sifat serta nilai moral yang mulia seperti Rin, iaitu kemanusiaan, Li, kesopanan, Ziao, ketaatan kepada ibu bapa, Yi, keadilan, dan juga Zi, kebijaksanaan. Ajaran ini bukanlah menekankan lebih kepada agama, tetapi ajaran dalam falsafah ini lebih menekankan soal kehidupan sosial manusia sesama manusia. Ajaran ini mengajarkan kita bahawa manusia agung mestilah mempunyai sifat yang tetap penuh dengan perasaan kasih sayang dan segala pergerakannya bebas daripada penyelewengan dan sifat kekerasan. Secara umumnya, ajaran ini menekankan tentang kualiti pribadi manusia seperti kesopanan, kejujuran, menghormati kebaikan, keamanan, hormat menghormati sesama yang lain, berbudi pekerti yang tinggi dan juga bertanggungjawab. Secara umumnya, ajaran ini amatlah penting dalam setiap pemikiran masyarakat Cina, walaupun pada mulanya falsafah yang dibawa oleh Konfusius ini tidak mendapat hati ataupun tidak menambat pemikiran masyarakat Cina. Namun, setelah beliau meninggal dunia, barulah ajaran ini sedikit-sedikit mula mempengaruhi pemikiran masyarakat Cina pada waktu itu. Sebelum ajaran yang dibawa oleh Konfusius ini mendapat sambutan majoriti daripada penduduk Cina, ia telah melalui jalan yang sukar. Hal ini disebabkan oleh ajaran ini mendapat sasaran kempen penghapusan oleh dinasti Qin Yin pada 221 sebelum Masihi sehingga 201 sebelum Masihi yang menggantikan dinasti Zhou pada waktu itu. Namun, ajaran ini terselamat daripada penindasan tersebut dan mendapat tempat pada pemerintahan dinasti Han. Dalam tempoh seterusnya, ajaran Konfusius ini telah melahirkan sistem peperiksaan yang mewujudkan birokrasi dalam pentadbiran Cina. Pada hari ini, masyarakat Cina masih lagi mengamalkan ajaran falsafah ini. Ajaran ataupun falsafah yang kedua pula ialah Buddhism. Ajaran ini merupakan ajaran yang mempengaruhi budaya dan juga pandangan semesta masyarakat Cina. Ianya diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha dari tahun 563 sebelum Masihi sehingga 483 sebelum Masihi. Ianya mula tersebar ke negara Cina pada awal kurun pertama Masihi, iaitu semasa pemerintahan dinasti Han. Walau bagaimanapun, ajaran ini mengalami sedikit pengubahsuaian apabila ianya tersebar ke Cina. Ianya mengalami suatu sistem ciri-ciri kecinaan sehingga ia dikenali sebagai Buddhism Cina. Ajaran ini terkenal dengan konsep jalan 8 lapis mulia ataupun jalan pertengahan yang dibahagikan kepada 3, iaitu Sila, Samadhi dan juga Panna. Dengan kebijaksanaan Buddha yang maha tinggi, beliau tahu bahawa tidak semua manusia boleh mencapai peringkat kematangan kerohanian dengan serta-merta. Dan beliau juga tahu bahawa tidak semua manusia boleh menjadi sempurna dalam hayat itu juga. Oleh sebab itu, beliau wujudkan konsep ini untuk dipraktikkan secara beransur-ansur agar manusia boleh berkembang sedikit demi sedikit. Jalan 8 lapis mulia ini terbahagi kepada 3, iaitu Sila, kebaikan, Samadhi, perkembangan mental dan juga Panna, kebijaksanaan. Sila iaitu akhlak yang mengajarkan tentang akhlak dan moral. Di dalam akhlak dan moral, Buddha mengajarkan masyarakat Cina tentang pertuturan yang betul, perbuatan yang betul dan juga pekerjaan yang betul. Manakala Samadhi, beliau mengajarkan masyarakat Cina tentang usaha yang betul, kesedaran yang betul dan juga penumpuan yang betul. Manakala Panna, iaitu kebijaksanaan, beliau mengajarkan tentang 2 perkara. Yang pertama iaitu pandangan yang betul dan juga pemikiran yang betul. Agama ketiga yang berpengaruh di Cina ialah agama Daoism ataupun lebih dikenali sebagai Taoism yang diasaskan oleh Laozi 604 sebelum Masihi dan juga Zhuangzi pada tahun 369 sebelum Masihi sehingga 865 sebelum Masihi. Mereka berpendapat bahawa pemeliharaan semula jadi serta konsep Wu Wei atau melakukan perbuatan secara spontan dan tanpa sebarang usaha
Asal mula Taoism dapat ditelusuri hingga abad ketiga atau keempat sebelum Masihi. Seperti agama lainnya, Taoism memiliki kitab suci sendiri yang disebut sebagai Tao. Teks lainnya dimasukkan sebagai Daozang yang merupakan gambaran utuh dari tulisan asli Taoism. Kata Tao itu berasal daripada perkataan Mandarin yang bermaksud jalan ataupun jejak. Daoism pula terbagi kepada dua cabang utama, iaitu Daojia, pemikiran falsafah Dao, dan juga Daojiao, aliran keagamaan. Secara umum, pengikut Tao terkait dengan proses alam semesta atau kekuatan di balik tatanan alam yang menjaga segala sesuatu tetap seimbang dan teratur. Tao dianggap sebagai sumber dari yang ada dan yang tidak ada. Beberapa agama timur menyebutnya sebagai yin dan yang, iaitu kekuatan baik dan juga kekuatan yang jahat. Beberapa pengikut Taoism percaya pada politism, iaitu percaya pada banyak Tuhan, sementara yang lainnya menganut pemujaan leluhur. Pengikut Tao biasanya beribadah pada hari libur penanggalan mereka. Sesajian dipersembahkan pada dewa-dewa atau roh pada para leluhur. Mereka juga biasanya membakar uang kertas. Para pengikut Tao percaya kalau yang uang kertas ini bisa digunakan oleh roh para leluhur di alam baka. Falsafah yang keempat di dalam tamadun Cina ialah Moism, di mana Moism ini merupakan satu kepercayaan yang diasaskan oleh Mozi pada tahun 479 sebelum Masihi sehingga 381 sebelum Masihi. Antara konsep penting dalam pemikiran aliran ini termasuklah aspek Jian Ai, iaitu kasih sayang sejagat, Fei Gong mengecam sikap suka berperang, Fei Ming menyerah kepada nasib, Shang Xian mengutamakan golongan cerdik pandai. Disebabkan penegasan aliran ini lebih kepada sikap mengejar kepentingan, pengikutnya menentang konsep mandat Tuhan yang dikemukakan oleh ajaran Confucianism. Aliran pemikiran Moism menegaskan tiga perkara, iaitu penyelarasan dan pembentukan kekuasaan pusat, berjimat cermat dan juga melantik sesiapa yang berkelayakan dan berkemampuan kejawatan kerajaan. Falsafah yang kelima ialah falsafah legalism, di mana falsafah ini diasaskan oleh seorang ahli falsafah yang bernama Han Feizi dan dilaksanakan semasa pemerintahan dinasti Qin oleh Qin Shi Huangdi. Aliran ini terangkum kepada tiga cabang, iaitu Fa undang-undang, Shi authority dan juga Shu kaedah. Aliran legalism ini menekankan pemerintahan bercorak pemusatan kuasa di tangan seorang raja yang menggunakan kuasa undang-undang. Dengan itu, masyarakat yang ideal akan lahir jika petani dan tentera dipimpin oleh raja. Sebagai contoh, Maharaja Shi Huangdi daripada dinasti Qin telah berjaya menyatukan seluruh wilayah Cina di bawah pentadbirannya. Falsafah yang terakhir dalam tamadun Cina ialah falsafah Islam. Agama Islam diperkenalkan di Cina melalui jalan darat dan juga jalan laut seawal kurun ke-7 Masihi. Orang pertama yang tiba di negara Cina pada waktu itu ialah utusan daripada Khalifah Utsman bin Affan. Berdasarkan catatan sejarah, dua orang sahabat Nabi, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan juga Yusuf radhiyallahu anhu, telah berdakwah di wilayah Chuanchao dan juga Guangdong. Semasa peringkat awal penyebaran Islam, pedagang Islam Arab dan Parsi yang mendarat di Cina telah mendirikan masjid di Guangzhou dan juga Guangzhou. Sementara itu, pedagang yang melalui laluan sutera di kawasan Parsi dan Afghanistan pula telah membentuk masyarakat Islam di Xi'an. Seterusnya, saya akan jelaskan tentang institusi politik, sistem pemerintahan dan kekeluargaan semasa tamadun Cina. Sistem politik dan pemerintahan Cina adalah berdasarkan dinasti yang bersifat feudal. Setiap dinasti akan merujuk pada satu aliran falsafah. Pemikiran politik tradisional Cina telah terbentuk sejak sebelum dinasti Qin. Ianya banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran falsafah seperti Confucianism, Daoism, Legalism dan Moism. Confucianism menekankan pemerintahan berdasarkan akhlak, untuk Daoism menekankan pemerintahan berdasarkan kebajikan, manakala Legalism menekankan pemerintahan berdasarkan perundangan,
dan monisme menekankan pemerintahan berdasarkan tabi'i. Seterusnya ialah sistem kekeluargaan semasa tamadun Cina. Sistem kekeluargaan semasa tamadun Cina juga banyak menjelaskan tentang kepentingan hubungan dalam kekeluargaan. Hal ini demikian kerana sistem kemasyarakatan di China berasaskan kepada sistem kekeluargaan yang menitik beratkan kuasa bapa serta nilai dan etika masyarakat. Masyarakat Cina sangat menitik beratkan kesetiaan dan pertalian yang erat dalam konsep kekeluargaan masyarakat Cina yang mengamalkan Confucianism. Kaum wanita Cina perlu mengamalkan 3 perkara, iaitu patuh kepada bapa sebelum kahwin, patuh kepada suami selepas kahwin dan patuh kepada anak selepas kematian suami. Masyarakat Cina juga diajar mengenai 5 hubungan asas antara manusia, iaitu antara suami dan isteri, antara bapa dan anak, antara adik-beradik, antara pemerintah dan rakyat, dan juga antara kawan-kawan. Hubungan kekeluargaan yang erat dipengaruhi oleh idea Confucianism yang menekankan pentingnya konsep ketaatan kepada ibu bapa. Hal ini penting bagi mengekalkan keturunan keluarga yang baik. Tidak menjaga diri dari kemalangan atau kesalahan juga seolah-olah tidak menghormati kepada ibu bapa mereka. Apakah pencapaian dan sumbangan tamadun Cina kepada dunia? Sumbangan dan pencapaian tamadun Cina dapat kita lihat sehingga hari ini. Ianya terbagi kepada 4 aspek. Yang pertama daripada aspek kesenian Cina, kedua kepelbagaian genre Cina klasik, bahasa kesusteraan dan juga aspek sains dan teknologi. Sumbangan dan pencapaian yang pertama kita boleh lihat daripada aspek kesenian Cina. Yang pertama ialah muzik klasik. Kesenian Cina di sini dapat dilihat melalui muzik klasik yang wujud sejak dulu dan masih digunakan sehingga hari ini oleh masyarakat Cina, terutama dalam upacara tradisional. Muzik Cina klasik adalah antara sistem muzik yang paling lama dan paling berkembang dalam dunia ini. Bentuk muzik Cina yang wujud tidak terbilang jumlahnya dan aktiviti penciptaan muzik Cina yang awal melibatkan kegiatan di istana, perayaan rakyat dan peristiwa yang berkaitan dengan agama. Selain daripada muzik klasik, kita boleh juga lihat daripada seni kaligrafi yang dihasilkan oleh masyarakat Cina. Menurut Wikipedia, seni hat atau kaligrafi Cina dipraktikkan dan dihasilkan dalam kebudayaan Asia Timur seperti di negara Korea, Taiwan, Vietnam, China dan juga Jepun. Kaligrafi menggunakan bahan-bahan seperti dakwat, berus, kertas dan kadang-kadang menggunakan sutera. Selain kaligrafi juga, seni lukis merupakan sumbangan dalam kesenian Cina. Dalam tradisi Cina, lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengan kaligrafi dan juga puisi. Kebanyakan pelukis bukan sahaja mahir melukis, tetapi juga merupakan sarjana dan pakar kaligrafi, antaranya Sung Dongpo 1370 hingga 1101 pada zaman dinasti Song. Biasanya sebuah puisi yang berkaitan dengan sesuatu lukisan ditulis di sudut ruangan kosong supaya ianya mencapai tahap kesatuan di antara puisi, kaligrafi dan lukisan. Berdasarkan cara penyampaian pula, lukisan Cina dibahagikan kepada 2 kategori. Yang pertama ialah xieyi yang bermaksud bebas tangan. Xieyi merupakan pendekatan asas lukisan Cina di mana teori estetik Xieyi ini menitik beratkan sentimen dan mengabaikan realisme. Manakala kategori yang kedua pula ialah gonghi yang bermaksud menggunakan garis halus dan teliti dengan memberi perhatian kepada butir-butiran yang lebih jelas. Seterusnya kita dapat lihat kesenian Cina daripada segi aspek seni pembinaan, di mana seni bina Cina ni tembok merupakan antara binaan yang sangat penting kerana semua kota mempunyai satu tembok yang bertujuan untuk pertahanan dan keselamatan negara masing-masing. Tembok yang terkenal di negara China dan juga di dunia ialah tembok besar China atau lebih dikenali sebagai The Great Wall of China. Seterusnya kita boleh lihat sumbangan tamadun Cina daripada aspek kepelbagaian genre Cina klasik. Kita boleh lihat daripada segi penulisan puisi mereka. Penulisan puisi antara yang terawal bertajuk ialah Shijing, klasik puisi Cina. Antologi ini mengandungi 305 buah
nyanyian kuil, nyanyian istana dan juga nyanyian rakyat yang wujud pada tempoh antara zaman Zhou Barat hingga zaman musim bunga luruh. Semua puisi ini dikumpul dari kawasan lembah Wanghe. Ia dipercayai disusun pada lebih kurang masa Konfusius pada 551 sebelum Masihi sehingga 479 sebelum Masihi. Dalam puisi Shijing, mereka lebih mementingkan elemen lirik berbanding dengan elemen-elemen yang lain. Rima air diutamakan untuk mencapai kesan musik dan tidak bergantung kepada kecantikan retorik. Puisi dalam Shijing mengandungi fungsi politik dan juga sosial selain daripada fungsi sastra. Puisi ini biasanya digunakan apabila mengadakan pertemuan rasmi antara raja dengan pegawai diplomatik. Selain daripada puisi, prosa juga merupakan salah satu sumbangan yang kita dapat lihat dalam kepelbagaian genre Cina klasik. Prosa klasik atau lebih dikenali sebagai Guen adalah dominan dalam sastra Cina klasik. Terdapat juga prosa vernacular atau Hai Huawen yang ditulis dalam bahasa pertuturan ataupun percakapan. Seterusnya ialah drama. Drama Cina berkembang agak lewat sedikit pada dinasti Yuan 1279 hingga 1368. Drama Cina yang paling menarik ialah jenis zaju, sejenis bentuk sastra berbentuk puisi yang digubah mengikut suite muzik tertentu dan bersemarak pada zaman Yuan. Pelbagai tema dihasilkan dan terkandung dalam karya-karya drama. Terdapat penulis-penulis yang menghasilkan karya-karya yang menggunakan karya mereka sebagai saluran untuk mengeluarkan perasaan tidak puas hati atau sebagai alat kritikan. Seterusnya ialah fiction. Istilah Cina bagi merujuk genre ini ialah xiao xiao, bermaksud percakapan kecil dan percakapan sia-sia. Ternyata kedudukan fiksyen tidak setanding dengan puisi atau prosa yang selama ini bukan sahaja mempunyai fungsi sastra, tetapi juga berperanan sebagai pendukung prinsip-prinsip moral etika dan juga sebagai ahli politik. Fiksyen Cina kadangkala digunakan sebagai alat untuk menggambarkan dunia utopia. Sebagai contoh karya Xu Zhizuan, dia menggambarkan kisah pinggir air. Terdapat fiksyen juga mengenai tentang kegaiban seperti Shi Jiaoji, iaitu perjalanan ke barat. Dan ada juga yang fiksyen merupakan mengenai pornografi seperti Wi Peng Mei, iaitu emas vas plak. Sumbangan daripada aspek yang ketiga iaitu bahasa kesusastraan Cina klasik. Sejarah kesusastraan Cina bermula sekurang-kurangnya seawal kurun ke-14 sebelum Masihi dan perkembangannya berterusan sepanjang lebih 3000 tahun. Perkembangan kesusastraan Cina ini tidak pernah menerima gangguan ataupun sekatan. Ini khasnya disebabkan bahasa pengantar bagi sastra Cina klasik, iaitu bahasa Cina telah mengekalkan identitinya dari segi lisan dan tulisan. Walaupun negara Cina pernah diperintah oleh puasing seperti Mongol dan orang Macu, tulisan Cina pada dasarnya bersifat grafik dan bukan fonetik. Dan sifat ini menjadikan bahasa Cina kurang sesuai untuk digunakan dalam usaha mentranskripsikan bahasa lain. Dengan ini ia tetap tidak berubah dan seterusnya meninggalkan beberapa kesan terhadap kesusastraan Cina dan penyebarannya. Hasil arkeologi menunjukkan sains dan teknologi Cina sudah wujud pada kurun ke-15 hingga kurun ke-11 sebelum Masihi. Di peringkat awal permulaannya, budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi, khususnya kejuruteraan hidraulik, kerana kewujudan budaya Cina bergantung kepada kejayaan atau keupayaan untuk mengawal banjir Sungai Kuning. Interaksi antara Cina dengan Barat kurang terserlah sehingga kemunculan zaman moden. Namun begitu, wujud pertemuan sekali-sekala yang berlangsung antaranya perkembangan Marco Polo pada tahun 1275 sehingga 1292. Ini telah menarik perhatian dunia Barat tentang keunggulan teknologi Cina dan seterusnya berlaku pemindahan pengetahuan teknologi dan dari Cina ke Barat. Kesannya, negara Cina telah ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi sehinggalah abad ke-20.
Kemudiannya evolusi politik dan pergolakan sosial telah membangkitkan semula semangat orang-orang Cina tentang kepentingan sains dan teknologi pada masa yang akan datang. Antara penciptaan teknologi Cina purba yang paling berguna dan berpengaruh di dunia dari segi sumbangan dan perkembangan teknologi ialah 4 penciptaan agung, di mana 4 penciptaan agung ini ialah termasuk teknik membuat kertas, pencetakan, bahan letupan dan juga kompas. Mengenai teknik membuat kertas, ia telah dicipta oleh Cai Lun dengan bahan-bahannya menggunakan fiber tumbuh-tumbuhan pada tahun 105. Teknologi membuat kertas ini kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan ke dunia barat melalui jalan sutera lama, The Old Silk Road, dan tiba di Eropah pada kira-kira kurun ke-13 sebelum Masihi. Seterusnya ialah teknologi pencetakan. Pencetakan telah wujud sejak zaman dinasti Tang, iaitu pada tahun 618 sebelum Masihi sehingga 906 sebelum Masihi. Antara buku tercetak yang paling awal dan masih wujud sehingga kini ialah Fingang Jing, iaitu kitab sutera diamond versi Cina yang bertarikh 11 Mei 868 sebelum Masihi, yang kini disimpan dan dipelihara di Museum British di England. Bahan letupan gunpowder pula telah ditemukan oleh ahli-ahli alkimia Daoist yang menemui formulanya dalam uji kaji mencampur salpeter dengan sulfur dan karbon. Menjelang kurun ke-7, orang Cina sudah pun menggunakan bahan letupan untuk membuat bunga api. Bahan letupan mulai digunakan dalam bidang militeri pada tahun 906 oleh Ketua Tentera Tang. Ilmu bahan letupan dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara Arab pada kurun ke-13 dan seterusnya diperkenalkan ke negara Eropah. Yang terakhir ialah kompas. Kompas merupakan salah satu daripada 4 penciptaan agung yang memberi sumbangan tertinggi dalam tamadun Cina. Semasa dinasti Han 206 sebelum Masihi sehingga 220 sebelum Masihi, sifat-sifat magnet sudah diketahui di negara Cina. Antara kurun pertama dengan kurun ke-6, orang Cina sudah pun menemui pengetahuan tentang gejala kemagnetan, aruhan, dan menjelang kurun ke-8 dan kurun ke-9, ilmu pengherotan dan juga kekutuban magnet dikuasai oleh orang-orang Cina. Berdasarkan ilmu pengetahuan ini, orang Cina telah menghasilkan kompas yang pada mulanya untuk digunakan di kapal. Kesimpulannya, tamadun Cina merupakan antara tamadun yang sangat kaya dengan budaya, tradisi dan sejarah yang tersendiri. Antara sumbangan daripada tamadun Cina ialah dari segi perubatan, budaya dan kesenian dan juga ekonomi di Malaysia. Tamadun Cina mempunyai keunikan dan tarikan tersendiri dengan penciptaan dan penemuan sains yang baru, dan bukan sahaja menekankan aspek ekonomi, malah juga dalam aspek pembinaan masyarakat yang beretika dan berkualiti untuk negara. Itu sahaja dari kami dan berharap anda semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Semoga kita dapat berjumpa di lain hari. Assalamualaikum dan terima kasih.